Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, semalam kita dah belajar macam mana nak buat putaran, iaitu dia berpusatkan kosong-kosong. Berpusatkan kosong-kosong ni adalah, sinilah kita akan start dari kosong-kosong. Jadi hari ni kita nak belajar putaran. Tapi dia tak berpusatkan kosong-kosong. Okey. So step dia sama je macam yang putaran berpusatkan kosong-kosong ni. Cumanya yang membezakannya, kita kena start dari pusat yang berlainan. Okey, step dia nanti sama, cuma kita akan tambah lagi satu step dengan last step lah. Maksudnya dia ada 6 step lah. Satu step pertama yang sebelum ni, iaitu step yang pertama, kita kena tahu perbezaan antara ori punya pusat original lah. Maksudnya original, saya tulis ori je nanti. Pusat original iaitu 00 dengan pusat yang baru. So ni XY dia akan bagi. Jadi selama ni kita buat yang semalam, kita buat macam ni kan. Iaitu sini pusat dia iaitu pusat ori 00. Tapi bila dia bagi pusat yang baru, contoh dia kata pusat baru dia adalah contoh 31. So dekat sini contohlah saya bagi kat sini 3, kat sini 1. So sini titik dia. Jadi bila ada pusat baru, kita akan buat macam tu. So sekarang ni 4 sukuan dia, semalam kita buat sukuan dia 1, 2, 3, 4, iaitu dari 00. Sekarang bila pusat baru, kita akan bermain dengan sukuan dia 1, 2, 3, 4. Kita akan buat step yang dari 1 sampai 4 ni, kita akan guna sukuan yang baru ni, iaitu yang warna purple ni. Sukuan 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okey, itu je yang membezakan dia. Dan step yang kedua sampai ke 5 lah kalau kat sini, adalah sama macam step 1 hingga 4 berpusatkan 00. Nanti kita buat Okey. So ni step 1 dia, step 2 dia yang ni, iaitu step 2 sampai 5 sama macam step 1 sampai 4 berpusatkan 00. And then step yang ketiga dia, saya buat highlight sikit nak bagi nampak step dia. Ni step 1, step 2, step 3. Okey, step ketiga dia, kita dah dapat jawapan ni, iaitu jawapan yang sama macam berpusatkan 00 ni. And then kita kena bagi jawapan akhir mesti dari pusat original, iaitu 00. Yang ni yang selalu student dia terlupa. Dia bagi jawapan nanti dari berpusatkan yang baru ni. Okey. Jadi semalam teacher dah bagi soalan dekat group. Jadi kita jawab soalan tu untuk soalan berpusatkan bukan 00 lah. Okey, so ni soalan dia. Okey, dari sini tengok dia kata dia suruh copy dan lukis balik image segitiga ni di bawah rotation putaran 90 degree anti clockwise, lawan arah jam. At point di titik 1, -2. So sekarang dia nak center dia adalah 1, -2. Dia tak guna 00 dah. Jadi kat sini saya tanda 1, -2 dekat mana. So kat sini 1, -2. So dekat sini 1, -2, center baru dia. So bila dah dapat center baru, saya akan garis balik center baru. Okey. Itu adalah center baru.
Jadi sekarang kita tak nak guna center kosong-kosong. Kita akan bermain dengan center baru. Ini adalah sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey. So dari sukuan yang pertama ni kita tengok segitiga ni berada di sukuan yang pertama. Macam yang berpusatkan kosong-kosong semalam, kita akan buat titik A, B, C, kita baca balik semua guna titik yang baru, berpusatkan titik baru. Ni center baru. So untuk center baru, saya baca dari sini, ni center baru dia. Jadi ni kena dekat y axis dia. So untuk y axis dia saya baca balik, which is 1, 2, 3. Dia kena dekat 3, jadi nilai y dia 3. And then x dia kosong lah untuk titik B. Untuk titik A adalah 1, x dia 1. And then y dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita kena main dengan titik baru je sekarang. And then titik C, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okey, ni adalah titik bagi segitiga menggunakan center baru. Jadi lepas kita tengok dah dia punya titik ni, baru kita tengok dia ikut arah jam atau lawan arah jam. Yang ni ikut step balik yang pusat kosong-kosong. So kita tengok kat sini dia kata lawan arah jam. Kalau lawan arah jam, ikut arah jam ke bawah. So lawan arah jam, dia akan masuk ke sukuan sebelah ni. Sukuan 1, dia akan ke sini. So dari sini kita tengok pula dia bergerak berapa degree. Kalau 90 degree, kita bergerak sekali je lah, satu sukuan 90 degree. So 90 degree satu sukuan. Ni sama macam semalam, iaitu 90 degree satu sukuan, 180 2 kali gerak, 270 3 kali gerak. So ni satu sukuan sahaja. Jadi gerak sekali, dia akan masuk dekat kawasan sini, sukuan yang kedua ni. So dari sini saya akan tengok terbalikkan dari xy kepada yx. Sama juga step. Tukar kedudukan koordinat xy kepada yx. So kat sini xy kita terbalikkan jadi yx. 16 jadi 61. 03 jadi 30. 43 jadi 34. So dari sini kita tengok dekat sukuan yang kedua ni, x dia positif ke negatif, y dia positif ke negatif. Kita tengok balik. Sama macam sini, sebab pusat kita kat sini sekarang. Jadi kita tengok kalau sukuan yang ni, x dia negatif, y dia positif. Kalau you faham dari sini, boleh tengok teruslah, x negatif, y positif. So x dia kita akan tambah negatif lah, y dia positif. So dari sini kita tandalah satu-satu dari titik baru. So negatif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6, 1. So kat sini ni adalah A prime. And then negatif 3, kosong. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, kosong. Kat sini lah. Sini B prime. And then C prime adalah negatif 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1, 2, 3, 4. So kat sini C prime. Jadi jawapan dia kita just garis lah. So ni adalah jawapan dia untuk lukisan lah. Dia tak minta koordinat kan. Kalau minta koordinat nanti saya terang balik macam mana. Okay. So ni lukis. Just lukis lah. Kita dapat jawapan. Okay. Ni untuk titik yang berpusatkan bukan kosong-kosong lah. Dan okay ni. Ni ada 1, 2, 3, 4 soalan saya nak jawab. Sekejap saya nak kepo ni. Dia disturbing pula benda ni. Okay. So nak jawab soalan ni sama ada you ambil you punya buku yang ada petak-petak punya supaya senang kita nak tanda dia punya point, ataupun you boleh ambil graph paper lah. So saya dah lukis siap-siap, maksudnya untuk X dengan Y. Ni graph paper saya buat kat sini. Dan kita tengok soalan. So soalan 9A, dia kata kat sini cari image lah bagi koordinat yang depan ni di bawah putaran yang dia cakap kat sini lah.
Jadi A dia kata P ni 3, 4. Sekejap, mana saya punya marker hitam tadi? Sudah. Tak apa, kita guna ni. So ni adalah P34. Saya tanda yang objek yang dia bagilah 34. Allah Akbar kabira. 3, 4. So kat sini adalah titik P. Okey, ni dari center ori Center ori 00. Dari soalan saya baca. And then dia kata 90 degree clockwise. Okey. Dan center dia bagi yang baru 0, -2. Sini. So bila dia bagi yang baru, kita kena tanda dulu dia punya center baru ni lah, iaitu 0, -2. Saya guna color lain. 0, -2. So dekat sini. Jadi center baru dia adalah sini. Sini. Okey. Jadi bila kita dah tanda center baru, kita akan bermain dengan center baru sahaja. Nampak dia punya sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Jadi dari sini kita kena baca point baru dia P ni menggunakan center baru, sebab kita bermain dengan center baru sekarang. Jadi saya baca balik kat sini 1, 2, 3. So dia punya X adalah 3. Y dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Center baru. Okey. Jadi dari center baru ni dia kata tadi clockwise, ikut arah jam. Ikut arah jam. So mengikut arah jam, dia akan bergerak dari sukuan ni ke sukuan bawah ni lah. Dan dia kata 90 degree. 90 degree kita akan bergerak sekali sahaja. Okey, so sekali masuk sukuan yang ni lah. Dan kita ikut step macam biasalah, iaitu terbalikkan XY menjadi YX. So kita akan dapat 63. Jadi dekat sukuan yang keempat ni, yang bawah ni, yang bergerak ni, kita akan dapat kat sini X positif, Y negatif. Betul lah, kat sini X positif, Y negatif. So X positif, Y negatif, Y jadi -3 lah. Kita tambah. So kita tanda dekat 6, -3 menggunakan center barulah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. -3. 1, 2, 3. So kat sini 6, -3. Center baru. Okey. So untuk final answer ni, untuk jawapan akhir mesti dari pusat 00. Jadi dari sini saya akan baca baliklah dari pusat 00. Iaitu ni 00. Saya akan baca balik. Sini 6. Sini -5. Jadi jawapan dia 6, -5. Iaitu dari pusat 00. Center ori. Okey, so ni jawapannya iaitu 6, -5. And then soalan yang kedua. Okey, saya ambil yang baru. Soalan yang kedua dia kata Q -35. Jadi saya tanda dulu -35 ni kat mana. -35. Q. Okey. And then dia kata akan pusing 180 degree at -11. Maksudnya center dia sekarang adalah -11. Jadi apa-apa pun bila ada center baru, kita buat center baru dulu, iaitu -11. 11 sini. So dari sini kita buat dia punya pusat baru. Jadi saya garis balik semua baru.
Okey. Lepas kita dah tanda, baru kita baca kedudukan Q dari center baru. Sebab kita nak guna center baru je sekarang. So, dari center baru ini adalah negatif 1, negatif 2. Okey, X dia negatif 2. Y dia adalah 1, 2, 3, 4. Okey, kita kena bayangkan center baru ni macam kosong-kosong lah yang baru. Kita kena kira balik. Negatif 1, negatif 2. 1, 2, 3, 4. So, ni yang baru. Jadi dari sini dia kata bergerak 180 degree. Macam semalam saya kata satu sukuan 90, dua sukuan iaitu 180. Dia satu sukuan 90, so darab 2 lah 180. So dari sini kalau kamu buat clockwise pun akan dapat sini, anti clockwise pun akan dapat sini. Ikut arah jam ke lawan arah jam akan sama. Sebab tu 180 degree ni dia tak tulis clockwise ataupun anti clockwise. Dia tak cakap ikut arah jam atau lawan arah jam. So kita dah tahu kedudukan dia dekat sini. So dekat sini kita check kalau dia bergerak kat sini, ni XY, ikut step lah tadi. Ni XY negatif 2, 4. Kalau bergerak first, kita akan jadi YX. Bergerak lagi sekali, patah balik lagi jadi XY. So sebenarnya saya salin balik je nombor ni, iaitu 2, 4. Dan lepas saya dah gerakkan, ni step yang sama je semalam. Lepas dah gerakkan, dah tukarkan koordinat, lepas tu saya check kat sini, check positif negatif, iaitu dekat sini X akan positif, Y negatif. X positif, Y negatif. So X positif, Y negatif, 2 negatif 4 lah. Jadi saya tengok dari titik baru ni 2 negatif 4. So 2 1 2 negatif 4 1 2 3 4. So kat sini lah. Sini adalah Q prime 2 negatif 4. Okey, tapi tak habis lagi. Yang ni yang student selalu salah ni. Dia pergi berhenti kat sini. Jawapan akhir mesti dari center 0, 0. Okey, jawapan akhir mesti dari center 0, 0. So 0, 0 kat sini kita tengok 1 negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini adalah dari center 0, 0. So ni adalah jawapan dia lah, 1 negatif 3. Okay, and then soalan yang ketiga. Okay, ni soalan yang ketiga. Soalan ketiga dia kata R5 negatif 1. Okay, saya tanda dulu. 5 negatif 1 kat sini. R 5 negatif 1. And then dia kata 90 degree anti clockwise. Anti clockwise ni lawan arah jam lah. Lawan arah jam. At 1, 2. So dia bagi center baru, kita kena tanda center dulu lah. Center dia adalah 1, 2. 1, 2. Sekejap, saya kena kali lain supaya tak pening. 1, 2. Sini, center baru. So saya garis dulu. Okay, so bila kita dah tanda center baru, kita kena baca center yang dari center baru ni, titik yang tadi tu. So sekarang kita baca balik 1, 2, 3, 4. X dia 4, Y dia negatif 1, negatif 2, negatif 3. So 4 negatif 3 untuk R berdasarkan titik baru, new center, center baru ni center 0, 0. Jadi dari sini kita tengok dia kata anti clockwise. So anti clockwise lawan arah jam, dia akan dari sukuan ni lawan arah jam, dia akan naik ke atas ni lah. And then dia gerak berapa kali? 90 degree, satu kali je lah untuk satu sukuan. Then kita terbalikkan lah, iaitu step yang seterusnya. Lepas dah gerakkan satu sukuan, kita tukar koordinat XY kepada YX. Jadi kat sini jadi 3, 4. Dan baru kita check kat sini X dia positif ke negatif, Y dia positif ke negatif. Tengok dari sukuan pertama memang dua-dua positif lah, 3, 4.
Jadi saya tanda teruslah 3, 4 ni kat mana. Dari center baru. Semua dari center baru So 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So kat sini 3, 4. 3, 4. Then, okay, final step. Yang ni yang selalu student lupa, iaitu kita kena baca dari center 00. Center ori R prime. Center ori dia adalah 4, 6. Ni adalah dari center 00. Ni jawapan dia. Jawapan last mesti dari center 00. Okay. So ni adalah, tak nampak tadi. So ni adalah jawapan dia untuk C. And then the last one, soalan D. Okay, untuk soalan D, dia bagi S negatif 4, negatif 2. Saya tanda dulu. Negatif 4, negatif 2. So kat sini S. So, negatif 4, negatif 2. Kita baca lagi. Dia kata 270 degree. 270 degree maksudnya 90 sekali. 180 2 kali. 270 3 kali lah. 3 kali. Kita akan loncat. 3 kali sukuan. So, anti-clockwise. Anti-clockwise lawan arah jam. Dan dia kata at 03. Maksudnya center dia 03 lah. Kita kena tanda dulu center dia. So, center 03. 03. So, maksudnya 3 tu dekat bahagian Y lah. Since Y ada nilai 03. Jadi garis. Ini adalah dia punya center lah. Ini garis balik je. Okay. So, dari sini kita dah dapat ni sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kita baca balik center titik tadi yang objek dari center yang barulah. Iaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So, negatif 4. Bawah dia negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. So, dari sini kita tengok dia akan... Ni center baru saya tulis center baru. So kita tengok dia kata anti-clockwise, lawan arah jam. Kalau naik ke atas ikut arah jam. So sini adalah lawan arah jam. So lawan arah jam dia kata 270 akan gerak 3 kali. So ni adalah satu sukuan pertama. Ini adalah kali kedua loncat. Ini adalah kali ketiga loncat. Maksudnya dia akan ada dekat atas ni dia punya image nantilah. So dari sini kita tahu sini adalah XY. Kalau gerak kat sini dia akan jadi YX. Kalau gerak ke atas ni dia akan jadi XY balik. So kat sini dia akan jadi YX balik. So kita tahu kita kena terbalikkan ni lah. Kita akan dapat kat sini 5, 4. Dari negatif 4, negatif 5 kita terbalikkan nombor sahaja, iaitu 5, 4. Jadi lepas kita dah terbalikkan, next step dia adalah, ingat tau step-step ni, lepas terbalikkan kita check positif negatif bagi koordinat baru tu, iaitu positif negatif kita tengok ni adalah di sukuan yang kedua lah. So kat sini X negatif, Y positif, X negatif, Y positif. So X negatif. Jadi saya tandalah negatif 5, 4 guna center baru. Negatif 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4. So kat sini, negatif 5, 4. Atas sikit ni. So kira balik Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Dan Y dia 4, 1, 2, 3, 4. So dapat sini. Ni adalah S prime, negatif 5, 4. And ingat, ini bukan jawapan akhir lagi. Kita kena baca dari center 00 balik. So center 00 adalah negatif 5, 7. Ni dari center 00. So ni adalah jawapan dia lah.
Jangan lupa yang final ni you kena tulis ni markah dia selalu masuk untuk putaran and then pembesaran yang selalu masuk. Translasi dengan pantulan tu ikut juga, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak. Okay, so itu sahaja. And malam ni kita ada pukul 9 lagi. Saya nak tunjuk macam mana nak cari titik pusat ni. Kalau dia tak bagi, dia bagi objek image and then dia tak bagi titik, jadi kita kena cari titik. Dan satu lagi saya nak ajar macam mana nak cari garisan pantulan. So malam ni saya buat 2 kelas hari ni sempena Hari Kemerdekaan yang ke-63. So selamat Hari Merdeka semua. Okay, bye, jumpa lagi malam ni. Okay, Assalamualaikum.